Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara-saudari yang saya muliakan, hari ini kes positif COVID mencatat 11,079. Ini bukan angka atau data. Ini bermakna orang yang terjangkit dan ada kemungkinan parah atau dimasukkan ke hospital atau berakhir dengan kematian. Tentunya kita berdoa kepada Allah SWT supaya al-afiyah, kesihatan mereka dan juga kita semua terkawal. Angka berikut, kematian baru COVID per kapita bagi purata tempoh 7 hari. Mana peratus ketimbang sejuta orang. Kematian. Malaysia catat angka tertinggi seperti mana kita lihat dalam rajah 2.92%. Catat tertinggi pada di dunia yang lebih mengatasi Nepal, Jordan, Amerika Syarikat, Libya dan semua negara. Kemudian kita kemukakan cara penyelesaian PPV ini di mega, mesti besar, mesti hebat. Dan sekarang 204 petugas di PPV IDCC Shah Alam positif COVID-19. Apa kesan dia? Kesan itu kepada ratusan yang beratur yang berdamping dengan mereka dan patut dikaji lagi. Berbeza dengan cadangan kita awal, buat suntikan di pejabat doktor kecil di daerah-daerah. Ini kesan bila manusia itu angkuh dan berdegil. Saya paparkan ini angka-angka dan ini sekadar menunjukkan kenyataan. Berbeza dengan ucapan-ucapan pemimpin dan menteri, keadaan terkawal, kita mencatat yang baik dan tidak ada negara yang berjaya. Ini kenyataan hambar yang tidak ada keprihatinan dan rasa kesusahan rakyat. Kita tengok umpamanya kesesakan hospital Kelang dan mungkin dikata satu hospital, tetapi cara kalau kita lihat umpamanya yang dipaparkan, pergelutannya, kesusahannya sampai ke ruang luar, dan ini tekanan kepada petugas-petugas barisan hadapan. Sudahlah, masalah bangkit lagi. Ini doktor yang bertugas yang belum dapat pengesahan jawatan. Saya tidak faham sama sekali kecuaian dan tidak bertanggungjawabnya pemimpin kerajaan hari ini. Kita lihat umpamanya keadaan pusat penilaian COVID-19 di Stadium Melawati atau CAC Stadium Melawati. Jumlah pesakit dah cecah 3,000, beratur berjam-jam. Masalahnya kerana tak dapat kita kawal. PKPD dan pelbagai peraturan, orang kena compound, orang kena tangkap dan orang kena hukum. Tetapi keadaannya begini rupa. Kerajaan juga umum perbelanjaan. Walaupun kita tegaskan dulu kalau 250 bilion yang suntikan sebenarnya 10 bilion. Yang lain itu duit rakyat, KWSP, bank sampai hari ini belum lagi memudahkan moratorium seperti mana dijanjikan. Umpamanya hutang negara. Sebab apa saya sebut saya bangkitkan derajat hutang ini? Kerana menunjukkan kerajaan telah terpaksa pinjam untuk belanja. Tapi mana kesan dia? Hospital tengah keadaan teruk begitu, tambahan staf masih tidak lagi seperti mana yang dijanjikan. Dan vaksin walaupun sekarang ada peningkatan tetapi sudah begitu lambat dan akhirnya jumlah yang sakit lebih teruk. Sebab itu dia katakan bahawa kedudukan keuangan negara ini di antara lebih parah lebih daripada satu dekad yang lalu. Dan saya sebab itu menyatakan hutang kita sekarang ini dah mencecah 1.2 triliun. Saya tidak katakan ini masih jadi masalah. Kalau belanja itu terus kepada rakyat, kalau belanja terpaksa hutang banyak, tetapi kesannya kepada rakyat ini sekarang cepat mengemis merata. Nasib baiklah, syukur alhamdulillah kita ada NGO, ribuan NGO, jentera parti-parti politik, pejabat-pejabat dewan, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan Parlimen, ahli majlis yang bertungkus lumus bekerja. Saya setiap hari saya lihat catatan rakyat itu bangkit untuk menjaga dan jentera kerajaan nampak balap sekali. Jadi oleh itu saya hanya tekankan soal hutang ini kerana hutang itu bertambah sampai
triliun, tetapi kesan kepada rakyat dan peningkatan kegiatan ekonomi masih tidak menentu. Umpamanya kita lihat memo yang dikemukakan oleh industri kecil dan sederhana SME baru-baru ini. Mereka mengemukakan cadangan. Kerana kalau kita biarkan dia terus malap, ratusan ribu, malah dijangka 1 juta orang akan menganggur. Jadi apa yang saya nak rumuskan dalam perbicaraan ringkas ini? Bahawa kerajaan gagal menangani masalah. Masih bertahan. Masih berdegil. Dan kalau ada pun orang yang percubaan untuk bersipiang siur, untuk merebut dan rebutan jawatan itu tidak menjurus kepada dasar yang baru. Pendekatan yang baru. Yang lebih prihatin pada rakyat derita, tetapi hanya percaturan politik. Elit penguasa atur siapa ke situ, siapa ke sini. Tidak umpamanya yang menentukan tentang pengurusan dan tata kelola yang baik, good governance, elakkan daripada keterisan dan rasuah, elakkan daripada perbelanjaan projek-projek besar ni. Kalau tanya saya, 5G yang beliau-beliau ni tangguhlah dulu. Selesaikan masalah periuk nasi orang dulu. Barulah kita boleh fikir soal yang lain. Jadi penjanaan ekonomi itu mestilah daripada peringkat bawahan. Mudah-mudahan gesaan hari ini dapat perhatian, walaupun saya tidak yakin sama sekali kerajaan ini akan beri pertimbangan. Kita berdoakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan ada perubahan yang baik dalam masa singkat supaya kita dapat menyaksikan satu kerajaan yang lebih berwibawa, berkeupayaan dan bertanggungjawab untuk membela nasib rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.